Mereka lah yang mencetuskan peperangan. Mereka lah yang mencetuskan perbunuhan, perbalahan, halau sana, halau sini, rampasan kuasa dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka sangatlah menantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Alhamdulillah, ini episod yang kedua kita akan bincang, go through satu persatu insya-Allah tanda besar kiamat daripada satu sampai habis. Kalau dekat episod yang satu sebelum ni kita dah bincang, kita dah bagi tahu satu persatu, go through, cuma tak secara detail, kan kita bincang satu persatu secara lalu saja apa yang akan berlaku daripada tanda kiamat yang pertama sampai ke 10. Cuma bila mana kita nak bincang tanda besar kiamat daripada 1 sampai 10, tanda kiamat besar yang terakhir, memang dekat sini banyak sangat khilaf, perbezaan dalam kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan tanda kiamat yang ini akan berlaku dahulu, tanda kiamat yang ini akan berlaku dulu. Dari sudut perbezaan, yang mana tanda kiamat yang nombor 1, ada pandangan yang mengatakan Imam Mahdi akan keluar dulu. Tapi dekat sana ada juga ulama mengatakan tanda besar kiamat yang nombor 1 adalah akan keluarnya Dajjal. Dan begitu juga dari sudut penyusunan, daripada tanda kiamat nombor 5, nombor 6, ada mengatakan nombor 6 yang ini, nombor 7 yang ini dan sebagainya. Memang banyak khilaf para ulama. Cuma dari sudut tanda besar kiamat yang nombor 10, yang terakhir, yang mana akan keluarnya api, ini tidak ada khilaf para ulama. Kebanyakan ulama mengatakan tanda besar kiamat yang terakhir akan keluar satu api, yang mana api ini akan mematikan semua manusia dan akan menghalau manusia dari atas muka bumi ini, akan menghalau manusia daripada alam dunia, yang mana manusia akan pergi ke alam akhirat, yang mana ketika itulah manusia, jin, malaikat dan sebagainya, kesemuanya akan musnah bila mana tiupan sangkakala yang pertama ditiupkan oleh malaikat. Maka itu yang mana kita akan bincang insya-Allah daripada satu episod ke satu episod. Cuma bila kita nak tengok tanda besar kiamat yang nombor 1, semestinya kita makruf, kita tahu bila mana ataupun apabila nak berlaku tanda besar kiamat yang nombor 1, semestinya tanda kecil kiamat daripada 1 sampai habis kesemuanya kena berlaku dahulu. Bila mana tanda kecil kiamat dah pun berlaku, kalian tunggulah, andai kata pada hari itu telah pun berlaku tanda kecil kiamat, maka tunggulah kemungkinan esokan, lusa dan sebagainya sangat dekat dengan tanda besar kiamat yang nombor 1, yang mana kalau kita ambil pandangan akan keluarnya Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi satu isyarat, satu janji Nabi SAW akan keluar sebagai penyelamat bagi orang Islam. Kerana Imam Mahdi ini satu gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Kerana namanya bukan Imam Mahdi, adapun Imam Mahdi itu adalah gelaran yang diberikan oleh baginda SAW kepada Imam Mahdi. Maka Islam, kita ni sebagai Islam, kita ada penyelamat, kita menanti-nantikan penyelamat. Sama juga bagi mereka yang Yahudi, yang mana mereka pun sangat menantikan penyelamat bagi mereka, yang mana mereka percaya satu hari nanti akan keluar satu orang manusia lelaki, yang mana dia ini akan menaikkan maruah puak-puak Yahudi. Tetapi mereka tahu sebelum keluarnya ataupun sebelum nak keluarnya penyelamat bagi mereka, kena dulu berlaku kekecohan, pergaduhan, peperangan, kacau bilau di atas muka bumi ini, barulah penyelamat mereka akan keluar. Maka disebabkan itulah, merekalah yang mencetuskan peperangan, merekalah yang mencetuskan perbunuhan, perbalahan, halau sana, halau sini, rampasan kuasa dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka sangatlah menantikan penyelamat bagi mereka, yang mana mereka nak sangat maruah mereka dinaikkan balik. Kita tengok, mereka sangat mengimpikan Bani Israel, mereka sangat menginginkan zaman kegemilangan mereka seperti dahulu, ketika mana zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika mana zaman Nabi Musa alaihi salam, yang mana ketika itu kita tengok, kita balik kepada sirah sekejap, ketika itu Bani Israel sangat dipandang mulia oleh masyarakat. Itulah yang mereka nak pada hari ini, yang mana puak-puak Israel dipandang tinggi oleh masyarakat. Disebabkan itulah mereka sangat menantikan penyelamat bagi mereka. Tetapi hairannya, mereka menantikan penyelamat, tapi merekalah yang mencetuskan peperangan. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan tak hairanlah bagaimana mereka boleh membunuh Nabi-Nabi mereka sendiri. Dan kita tengok bagaimana kata Imam Qurtubi, berapa ratus
orang Nabi yang telah dibunuh oleh Bani Israel. Daripada seorang Nabi dikejar, bagaimana kita tengok kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Kita tengok bagaimana kisah Nabi Ishaq alaihi salam, yang mana kedua Nabi ni antaranya dikejar oleh puak-puak Bani Israel. Sama juga dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, bagaimana mereka dikejar. Bagaimana Nabi Allah Isa alaihi salam dikejar oleh puak-puak Israel, yang mana mereka nak bunuh Nabi. Bila mana mereka didatangi oleh seorang Nabi, yang mana Nabi itu dari kalangan mereka, tapi bila mana Nabi itu menegur perbuatan mereka dan mereka tak suka Nabi itu, kita bunuhlah Nabi ini. Sebab apa? Mereka percaya akan datang lagi seorang Nabi. Tak suka Nabi ini, maka bunuh Nabi ini. Tak suka Nabi ini, maka bunuh Nabi ini. Sebab apa? Sebab akan datang lagi Nabi dan sebagainya. Sebabkan itulah antara faktornya mereka menantikan Nabi akhir zaman. Dan mereka menantikan dan mereka mengharapkan Nabi akhir zaman dalam kalangan mereka. Tetapi Allah takdirkan yang mana Nabi akhir zaman, iaitu Nabi SAW dalam kalangan Arab, bangsa Arab dan sebagainya. Maka kita tengok, apabila kita faham daripada satu ke satu, bila mana kita nak tengok tanda besar kiamat yang nombor satu adalah kemunculan Imam Mahdi. Dan maka kita tengok dalam agama kita pun, Nabi pun dah bagi tahu kepada kita yang kita pun ada penyelamat. Yang mana penyelamat kita kata Nabi SAW. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika mana beliau dengar Nabi sedang menceritakan perihal seorang lelaki yang dapat gelaran Imam Mahdi daripada Nabi. Kata Nabi, namanya seperti nama aku dan nama ayahnya juga seperti nama ayah aku, Nabi SAW. Dan Imam Mahdi juga, kalau kita tengok daripada satu hadis daripada Ummu Salamah ataupun Sayyidatuna Ummu Salamah, ketika mana beliau dengar daripada Nabi SAW, Al-Mahdiyu, kata Nabi, Al-Mahdiyu min itrati au kama qala, min walidi Fatimah au kama qala. Kata Nabi, Al-Mahdi ni dari keturunan aku, daripada jalur Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dia, Al-Mahdi ni, Imam Mahdi daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma khilaf para ulama, adakah Imam Mahdi daripada jalur Hasan ataupun Husain? Ada yang mengatakan Hasan dan ada juga yang mengatakan Husain. Tak apalah, yang mana satu pun tidak kisah. Yang kita perlu tahu adalah Imam Mahdi ni betul-betul jalur daripada Nabi SAW. Maka adakah sehinggakan hari ini masih lagi ada keturunan Nabi SAW? Kata Syekh Ali Jumaah yang kita kenal, kata Syekh Ali Jumaah, beliau mengatakan keturunan Nabi sehinggakan hari ini masih lagi ada dan keturunan Nabi masih lagi dijaga dengan sangat baik. Jalur keturunannya sangat dijaga dengan baik oleh ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila mana kita tengok hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi sedang menceritakan kepada para sahabat perihal Imam Mahdi, dan kita tengok daripada satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bila mana beliau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi ni dahinya luas. Bila mana Nabi menceritakan macam mana karakter, macam mana perwatakan wajah Imam Mahdi ini, kata Nabi, Al-Mahdi ni dahinya luas, hidungnya mancung, dan dia ni akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana dahulunya penuhnya bumi dengan kezaliman. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Makna dia apa? Kalau kita tengok pada hari ini penuh atas muka bumi ni dengan kezaliman. Dekat sana ada kezaliman, dekat sini ada kezaliman, di mana-mana ada kezaliman. Tetapi ketahuilah, bila mana kemunculan Imam Mahdi, kalian, kata Nabi, akan melihat Imam Mahdi ni akan menebarkan keadilan seperti mana banyaknya kezaliman di atas muka bumi pada hari ini. Di sana ada keadilan, di sini ada keadilan, sehinggakan kesemua manusia pada ketika itu dapat merasai keadilan yang dibawa oleh Imam Mahdi. Sebab apa? Imam Mahdi ni bila mana dibai'ah oleh para ulama, ramai di antara para ulama akan pergi kepada Imam Mahdi dan berbai'ah, dan akan viral dan akan menebarkan keadilan di atas muka bumi, yang mana dialah akan menjadi pemerintah, ketua bagi orang Islam pada ketika itu,
yang mana kita dapat merasai akan kepimpinan Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Dan kita boleh tengok juga satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Cuma peringkat awal ni kita akan bagi tahu dulu hadis-hadis Nabi. Banyak hadis Nabi yang menceritakan Al-Mahdi ni. Cuma kita ambil 2-3 hadis sajalah. Nanti insya-Allah lepas kita bagi tahu hadis Nabi menceritakan perihal Imam Mahdi, kita akan go through dengan kisah Imam Mahdi, bagaimana dia keluar, bila mana dia keluar, apa yang akan berlaku, kan, bagaimana zaman persekolahan dia, bagaimana dia dilahirkan, di mana dia dibesarkan dan sebagainya, insya-Allah satu persatu. Cuma bila mana kita tengok satu hadis daripada Nabi, hadis ini daripada Tauban radhiyallahu taala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi SAW, apabila kalian melihat panji-panji hitam yang telah datang daripada arah Khurasan, maka datangilah ia. Kerana sesungguhnya padanya terdapat khalifah yang dapat gelaran Al-Mahdi. Dan ini riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan itu di antara galakan Nabi SAW. Bila mana kita mendengar Al-Mahdi telah pun dibayar, telah pun keluar, maka bersegeralah kalian pergi kepada Imam Mahdi meskipun kita merangkak di atas salji. Itu yang Nabi nasihatkan kepada kita bagi umat akhir zaman. Yang mana umat akhir zaman ni kitalah. Bila mana Nabi dilahirkan, itu adalah satu petanda yang besar yang kita ni tergolong dalam kalangan umat akhir zaman, yang mana kita akan bertemu dengan seorang lelaki yang digelarkan Nabi Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdiyun. Maka itu di antara episod yang kedua kita akan bincang topik Imam Mahdi. Kita akan sambung ke episod yang ketiga insya-Allah. Dan untuk episod kali ini, moga-moga apa yang kita kongsikan untuk macam pendahuluan kita bercerita berkaitan dengan Imam Mahdi, kita dapat satu gambaran macam manakah Imam Mahdi sebenarnya, dahi dia macam mana, insya-Allah sikit demi sikit kita akan kongsikan kepada anda semua. Kita jumpa lagi untuk episod yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.